Pernah tak anda mengagumi seseorang, sentiasa mengikuti perkembangan hidupnya, ambil tahu keadaan dirinya, sihatkah dia atau sakit, kenyangkah dia atau lapar, siapa ahli keluarganya. Kita stok satu demi satu gambar untuk mengenalinya lebih dekat. Sampai satu ketika, umur kita pun meningkat, komitmen hidup, cabaran dan masalahnya datang menghambat. Lalu hanya ada masa kecederaan dan sakit-baki masa kita yang dapat diperuntukkan untuk figure yang kita kagumi itu. Masa telah mengajar kita bahawa kekaguman kepada figure tersebut terhad hanya kepada rasa kagum dan minat sahaja. Barangkali kepada wajahnya yang segak dan jelita, barangkali kepada bakatnya, barangkali kepada ketokohannya. Impak dan kesan dirinya kepada kehidupan kita agak terhad. Suatu ketika dahulu mungkin ya, tetapi tidak sekarang. Pada masa lapang mungkin ya, tetapi dengan berkurangnya masa lapang, maka tidak. Saya bercakap tentang siapa ni? Rosyam Nur ke? BTS ke? Cristiano Ronaldo ke? Bagaimana jika sebenarnya kita sedang bercakap tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya juga tidak bercerita tentang anda, saya bercerita tentang diri saya sendiri. Peristiwa ini berulang dua kali, iaitu pada tahun 2012 dan 2014. Bas sederhana yang tidak diselenggara dengan baik itu membawa saya dengan kawan-kawan berulang alik antara Jordan dengan Arab Saudi. Penghawa dinginnya hanya mengeluarkan angin sepanjang perjalanan panjang kami itu. Seingat saya hanya 2 kali berhenti di perhentian untuk urus diri dan mengalas perut di Karak dan Tabuk. Tayar pecah, bawal yang tidak enak dan kerusi yang keras bak batu. Dalam pengalaman 2 kali ke Haramain untuk umrah dan ziarah dengan menaiki bas itu, saya duduk di tepi tingkap hanya dengan sebuah buku, satu-satunya buku yang saya bawa. Umrah pertama saya mencetak naskah terjemahan bahasa Melayunya, umrah kedua saya membawa naskah bahasa Arabnya. Buku itu adalah kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karangan Safi Rahman Mubarakfuri. Buku sirah nabawiyah yang paling masyhur barangkali. Saya mula membacanya saat melangkah masuk ke dalam bas dan tamat membacanya di Raudhah dalam Masjid Nabawi pada kedua-dua umrah. Tapak asal masjid itu sebelum berlaku projek perluasannya. Peristiwa ini saya akan kenang sampai bila-bila. Saya membaca kisah Nabi SAW sambil merenung Kaabah dan banjaran gunung di sekitar kota Mekah. Di situlah lorong-lorong yang pernah dilalui oleh baginda. Bukit Safa yang didakinya saat menyerukan dakwah. Melihat Uhud yang dicintai baginda. Lembah Badar, Tabuk dan lokasi-lokasi nyata yang dicatatkan dalam khazanah sirah. Di dalam Masjid Nabawi di atas kapet hijau Raudhah yang hening, sedang di belah kiri saya adalah makam baginda sendiri. Di situlah saya membaca perenggan-perenggan akhir Rahiq Al-Makhtum menceritakan 7 hari terakhir baginda sakit di kamarnya. Ketika para sahabat tenanti-nanti di Dewan Solat menantikan khabar gembira, sehinggalah yang dimasyhurkan akhirnya adalah kewafatan baginda SAW pada 12 Rabiul Awal. Air mata yang diempang akhirnya pecah, berjuraian membasahi kitab. Hati mana yang tidak sebab membayangkan baginda dan sahabatnya di lokasi sebenar berlakunya peristiwa tersebut. Membayang ukiran senyuman terakhir baginda yang paling manis pernah dilemparkan buat kali terakhir dari ruang kamarnya itu, sambil menoleh ke belah kiri di mana terletaknya makam baginda. Cinta yang sebenar-benarnya terputik di situ. Tamat. Saya sudah membaca dan mengulang baca sirah baginda berkali-kali, berbuku-buku. Memang suatu kebanggaan sebagai bukti cinta saya kepada baginda. Saya hadiri acara-acara sambutan maulid setiap tahun, berselawat dengan teman-teman, mengangkat spanduk yang indah-indah. Tapi ada satu perkara yang mengganggu saya. Sesuatu yang sukar untuk diucapkan dengan jujur, kerana ia sesuatu yang tabu dan bertentangan dengan stigma kebanyakan orang. Menyebutnya sebagai seorang yang ada latar belakang pendidikan agama, double risau. Adakah saya mencintai Nabi SAW? Ya, cinta tetap cinta.
tapi rasa seperti dibuat-buat, terpaksa dan tidak tulus. Cinta itu menjadi pudar dan kabur. Saya tidak tahu, ini perasaan kan? Ia abstrak dan mengelirukan. Sehingga akhirnya saya temui jawapan kepada dilema ini, iaitu saya tidak merasai sendiri sentuhan dan kebersamaan baginda ketika saya menjalani rutin harian saya, masalahnya dan cabarannya. Saya dan anda barangkali merasai sentuhan Nabi saat kita menjalani ibadah seperti solat, puasa dan baca Quran. Kita tahulah serba sedikit dalil-dalilnya, fiqahnya dan tata cara melakukannya yang bersumberkan baginda. Tapi bagaimana dengan waktu-waktu yang lain? Waktu yang lebih mendominasi kehidupan kita, waktu yang lebih tenat, bahkan mungkin waktu yang lebih kita memerlukan sentuhan baginda. Sebab itulah cinta itu menjadi pudar dan kabur. Fasa hidup kita berubah, masalah semakin banyak, cabaran semakin kompleks. Tapi perhubungan cinta kita dengan Nabi masih tertakluk hanya semata-mata kepada selawatan, perarakan maulid Rasul dan rutin ibadah. Maka layaklah cinta kita berasa seperti superficial, hanya luaran, hanya dibuat-buat dan tidak tulus sepenuhnya. Saya tidak mahu bercinta dengan Nabi SAW hanya pada tahap itu. Saya mahu bercinta dengan baginda dengan sebenar-benar cinta. Asasnya Al-Quran telah meletakkan keyword yang melambangkan perhubungan kita dengan baginda. Dan itulah jalan keluar kepada konflik ini. Uswatun hasanah, iaitu keteladanan baginda kepada kita dalam segenap urusan kehidupan. Formulanya, semakin banyak keteladanan yang dapat kita contohi daripada baginda, maka semakin teguhlah cinta dan bercambahlah maknanya. Bermula dengan cinta kepada Nabi SAW, ia perlu dilanjutkan dengan mengambil sebanyak mungkin pelajaran daripada kehidupannya untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita. Dari sini, kita akan menghangatkan semula cinta yang membeku dan kaku, memberi makna-makna dan perbendaharaan kata yang baru kepada cinta buat sang Nabi. Barulah hikayat cinta umat ini dengan Nabinya berupa cinta sejati dan sebenar-benar cinta. Siri podcast aku dan Muhammad SAW ingin meneroka sebanyak mungkin connection dan relatability, perhubungan dan perkaitan antara realiti kehidupan kita dengan realiti kehidupan Nabi SAW. Sejak baginda lahir sehinggalah wafat, saya ingin mengajak anda bersama-sama dalam penerokaan ini untuk kita kutip butir-butir pelajarannya buat kita mengharumi hidup yang mencabar ini. Dengan itu, kita memaknai semula cinta terhadap baginda SAW. Terima kasih, Hubba Akhi. Hubba Akhi ialah pengasas sirah Daily dan penulis buku yang bertajuk Nabi Juga Seorang Manusia. Buku yang merungkai sisi manusia Nabi SAW yang selalunya tersembunyi. Sebuah buku terbitan Imam Publication. Sepanjang 8 episod, podcast antara aku dan Muhammad akan membawa anda menelusuri satu perjalanan personal Hubba Akhi dalam pencarian cerita yang ikhlas buat Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Podcast ini bakal membawa kita mengembara, menerokai hubungan antara realiti hidup baginda dengan realiti hidup kita pengikutnya sebagai umat baginda. Podcast musim pertama antara aku dan Muhammad akan diterbitkan setiap minggu sehingga Disember 2021. Jadi nantikan episod kedua seri podcast ini pada minggu hadapan. Antara aku dan Muhammad ialah sebuah kolaborasi antara Iman dan Sirah Daily. Episod ini ditulis oleh Hubba Akhi sendiri dan disunting dan diterbitkan oleh Iman Plus. Podcast ini boleh didapati di Spotify Iman Plus dan juga YouTube Iman. Jadi jangan lupa untuk subscribe Iman Plus untuk mendapatkan perkembangan episod terbaru. Anda boleh dapatkan maklumat lanjut mengenai podcast ini atau produk-produk lain Iman Plus di media sosial Iman Plus at imanplus.com di Instagram dan Twitter dan Iman Plus di Facebook. Untuk mendapatkan buku Hubba, anda boleh layari www.imanplus.com
www.imanshop.com. Subscribe newsletter Iman Plus dan layari online kos terbitan kami di www.imanplus.com pada hari ini. Sehingga episod yang akan datang, jaga diri dan jumpa lagi.